Okay, Ustaz? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para tetamu pada program kita ini, program malam Sabtu, kita mengaji tentang Hidayatul Subyan, Tarbiyatul Aulad, iaitu bagaimana kita membimbing anak-anak kita, apakah panduan yang patut kita berikan pada anak-anak kita. Alhamdulillah, Allah memberi kepada kita keizinan pada setiap Sabtu malam minggu kita ada ruang untuk mempelajari sedikit daripada mas'uliyah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, suatu bebanan, suatu tanggungjawab yang kita kena tunaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Antum sekalian, para penonton dan para pendengar adalah tetamu kehormat kami pada bicara tentang Hidayatul Subyan ini. Alhamdulillah. Kita menyambung daripada kitab kita ini, Hidayatul Subyan, masih di bawah Kitabus Salah. Macam biasa saya ulang, kitab ini kita jadikan teks. Artinya bukan semua perkara kita ambil secara 100%. Ada juga kita merujuk daripada tulisan-tulisan yang lain. Tapi teks kita di sini. Kita pertama sekali, ikhwan, telah berbincang tentang makna salat menurut bahasa, menurut istilah. Telah kita bincangkan. Dan juga telah kita bincangkan kedudukan salat itu sebagai satu ibadah tunjang yang duduk pada rukun kedua daripada rukun Islam. Dan kita juga telah membincangkan beberapa perkara asas, iaitu sebelum kita masuk kepada salat, sekurang-kurang ada 4 perkara yang mesti kita selesaikan dalam diri kita sebelum kita masuk kepada makna salat. Dan ikhwan, pada waktu ini mari kita menyambung sedikit daripada perbicaraan kita di bawah kitab ini. Kalau yang di sini muka surat ke-8, muka surat ke-8, penulis kata Kitabus Salah, ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bagi siapa-siapa yang ada kitab ni dalam tulisan Melayu, tulisan Rumi, mungkin muka surat kita berbeza, tapi tajuk dia sama. Cari tajuk dia, Kitabus Salah. Macam buku Kak Noh tu, kalau Kak Noh ada, Kak Noh punya buku terjemahan, mungkin muka surat berbeza, tapi Kak Noh masuk kepada tajuk dia, iaitu Kitabus Salah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyaraita makhsusatin. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Melihat kepada tajuk itu, kita telah pun menghuraikan makna apakah aqwalun, apakah af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, telah pun kita huraikan. Maka perkara yang kita nak masuk malam ni iaitu pada perkataan bisyaraita makhsusatin, bahawa sembahyang itu ada syarat yang tertentu. Itu pada perkataan bisyaraita makhsusatin. Maka penulis rahimahullahu ta'ala
Dia menyatakan bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Dengan makna kata sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, apabila kepada anak-anak kita, keluarga kita ada syarat ini, bermakna kewajipan mereka sembahyang itu telah berlaku. Dan kalau mereka itu masih di bawah zimmah kita, di bawah tanggungan kita, jaminan kita, maka berkewajipanlah kepada kita untuk memberi ingat pada mereka. Apakah yang penulis kata dengan 5 perkara itu? Pertamanya dia kata Islam, keduanya aqil, ketiganya baligh. Orang Islam, kedua anak kita aqil, sempurna akal, tak cacat. Akal dia mau sempurna, dia tak mau 70% sempurna, 30% tak sempurna, yang tu dipanggil tak sempurna. Bila kata akal, keseluruhannya kamil. Akal itu sejahtera, sempurna, selamat daripada gangguan akal. Dan yang ketiga baligh, anak kita cukup umur. Keempatnya suci daripada haid dan nifas. Ini khusus untuk anak perempuan kita ataupun untuk isteri kita. Kelimanya masuk waktu. Jadi bila orang bang saja ikhwan, orang bang saja, bang subuh ke, bang lohok ke, asar, maghrib, isyak, kita ada anak ataupun kita ada adik, ada kakak yang mereka itu di bawah zimmah kita, di bawah jaminan kita, kita tanggung nafkah mereka, mereka duduk sekali dengan kita, keselamatan mereka atas kita, nafkah mereka di bawah kita, maka kita berkewajipan. Bila orang bang sahaja kita tengok keluarga kita tu Islam, aqil, baligh, anak perempuan kita, adik-adik kita tak ada pun kedatangan haid dan nifas, kemudian masuk waktu sembahyang, maka berkewajipanlah kita beramal dengan ayat Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah. Dalam surah Taha, Allah kata suruhlah keluarga engkau dengan sembahyang. Maka kenalah kita menyebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan sabar. Maka kena suruh dia sembahyang, bukan tengking, bukan jerkah, suruh dengan suatu prinsip yang mauqif kita jelas, sabat kita jelas, ketetapan prinsip kita jelas, kita tegas terhadap perintah. Suruh dia sembahyang kerana telah ada pada diri mereka itu bisyara'ita makhsusatin. Bisyara'ita dibaca dengan plural, bermakna bukan satu syarat, mereka telah pun memasuki syarat-syarat. Yang syarat ini pula makhsusatin, syarat yang khusus. Siapa yang orang yang tak wajib sembahyang, orang yang keluar daripada syarat ni, masa orang bang dia bukan Islam lagi, dia masih lagi orang bukan Islam, maka Tuhan tak mau terima sembahyang dia, dan dia tak perlu sembahyang pun. Kenapa? Kerana Tuhan mau keislaman dia. Syarat wajib sembahyang adalah Islam. Yang kedua, aqil, baligh, tidak ada gangguan haid, tidak ada gangguan nifas. Haid ialah mungkin boleh sorok, tapi nifas tak boleh sorok. Nifas berkaitan dengan bersalin, wiladah, dan masuk waktu. Kalau anak tu laki-laki, lagilah senang, dia tak ada haid, dia tak ada nifas, masuk waktu. Maka berkewajipan kita, mas'uliyah kita, responsibility kita, bertanya pada anak kita, kenapa abang tak sembahyang lagi? Dia kata sat lah ya. Kita tanya sat itu kenapa? Dia kena bagi alasan, sebab hukum wajib dah datang. Dan ayat Quran pula menyebut wa'mur ahlaka bis-salah. Bila masuk waktu, syarat wajib tu ada, Allah sendiri kata wa'mur ahlaka bis-salah, suruh keluarga engkau sembahyang. Maka kita kata ke anak-anak kita, isteri kita, pergi sembahyang. Kalau dia kata dia tak mau sembahyang lagi, dia kena bagi satu alasan kenapa dia tak mau sembahyang lagi. Kerana kewajipan sembahyang dah datang. Pasal apa tak mau sembahyang lagi? Dia kena bagi alasan yang ma'zur dia itu, yang syar'i. Keuzuran dia itu dapat diterima di sisi agama.
Dia kata, ayah, abang baru balik sangat letih, peluh pun tak habis lagi. Sekejap lagi kalau abang terus pergi basuh muka, abang takut pitam. Mana sabar. Tak apa, rehat Ustaz 2-3 minit bagi hilang peluh Ustaz. Isteri kita kata, Ustaz lah abang, ni kain tak habis lagi nak lipat. Itu tidak syar'i, sebab kain boleh lipat lepas sembahyang. Sembahyang bukan 30 jam, sah saja. Maka kena bagi satu alasan. Anak perempuan kita, pasal apa tak sembahyang lagi? Ni lah ayah, tak ada lah ayah nak jawab WhatsApp. Tak boleh. Pasal ada perintah Allah, wa'mur ahlaka bisalah. Maka ibu kalau tak buat demikian, bapa tak buat demikian, bermakna kita telah pun menyia-nyiakan tanggungjawab dan kita berdosa. Kita kena jawab dengan Allah. Kenapa semayang itu keluarga kita tidak tegakkan? Mereka boleh tak semayang sekiranya syarat wajib ni tak kena pada mereka. Anak perempuan kita, isteri kita, adik-adik kita tak semayang pasal apa? Ada kedatangan haid. Betul. Maka semayang tu jadi pula salah. Tak semayang tu betul kerana ada haid. Tapi yang biasa-biasa ini, maka kalau kerja dia buat itu tak menghalang dia tinggal sat kerja tu, tak membawa mudarat pada dia, maka kita ajak dia tinggal kerja tu, pergi semayang. Kecuali kalau dia tinggal kerja tu, dengan dia tinggal kerja tu dia menanggung mudarat, ada akan berlaku sesuatu mafsadah, katakan satu kerosakan, satu kehancuran, satu kesusahan yang dia akan tanggung, dan kesusahan itu membawa beban yang besar pada dia. Maka dia boleh apa dia boleh tak semayang dulu, kemudian dia semayang balik. Maknanya waktu tu masih ada, kerana suatu ma'zur, keuzuran itu besar, maka dia boleh menundakan semayang tu sat. Tapi kalau tak ada apa-apa, maka dia kena sembahyang. Lepas tu penulis menyatakan kepada kita, ikhwan, apa penulis kata? Penulis kata kepada kita, bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Kita dah ada syarat wajib semayang, kita pun semayang, alhamdulillah. Maka nak tahu semayang kita itu sah ke tak sah, takbiratul ihram kita itu diterima tak sebagai semayang, rokok kita, bacaan kita sampai bagi salam, sah tak? Sah bermakna apa? Sah bermakna kita telah menunaikan tanggungjawab, gugurlah dosa. Itu makna sah. Tak sah bermakna walaupun kita dah semayang, tak sah, kita dihukum dengan hukum orang yang belum sembahyang. Itu makna tak sah, tak diterima. Penulis kata ini penting kerana ini berkaitan dengan syara'it makhsusah. Kalau 5 syarat tadi syarat sah semayang, 5 syarat tadi wajib semayang, 9 ini sah semayang. Pertama, penulis kata, pertamanya Islam, keduanya aqil, ketiganya baligh, keempatnya suci daripada haid dan nifas, kelimanya masuk waktu. Saya tersilap. Pertamanya Islam, keduanya aqil, ketiganya suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar, keempatnya suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia, kelimanya masuk waktu, keenamnya menghadap ain qiblat, ketujuhnya menutup aurat, kedelapannya mengetahui akan kaifiat sembahyang, kesembilannya menjauhi daripada barang yang membatalkan akan dia, barang yang membatal akan dia. 9 perkara. Dah ada syarat wajib sembahyang, kita pun dah start Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk dalam sembahyang, kita pun dah bagi salam, dah habis dah. So kita nak tahu sembahyang kita tu sah ke tak sah, diterima ke tak di sisi hukum fiqh, maka lihat masa sembahyang tadi Islam ke tak, aqil ke tak, baligh ke tak, dalam clear, tiga-tiga ni ada. Keempat, dilihat Pertama Islam, kedua aqil,
syarat sah sembahyang. Pertama Islam, kedua akil. Baligh tak masuk dalam syarat sah sembahyang. Baligh masuk dalam syarat wajib sembahyang. Artinya orang yang tak baligh, dia sembahyang dia sah. Dia tak sembahyang tak berdosa, dia sembahyang sah. Berbeza orang gila, orang yang akil ni orang yang apa, akal elok. Maka orang gila dia tak wajib sembahyang, dan kalau dia sembahyang pun tak sah. Kenapa tak sah? Kerana syarat sah sembahyang itu akil. Maka orang yang tak baligh, dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang dia sah. Kerana baligh tak masuk dalam syarat sah sembahyang, dia masuk dalam syarat wajib sembahyang. Yang kemudiannya, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Masa kita sembahyang itu kita tak tangguh hadas besar, dan pada diri kita pun tidak ada hadas kecil. Kalau tengah sembahyang itu kedatangan hadas kecil, maka sembahyang kita tak sah. Keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Walaupun dia hukum najis, tapi dia dimaafkan, maka diterima sembahyang kita sah. Kenapa ini? Nanti saya berikutnya akan diterangkan sikit. Apa dia, ikhwan? Najis yang dimaafkan ini, apakah suatu kepentingan dalam solat? Ada, ikhwan. Dia ada hikmah dan dia ada falsafah yang besar. Kenapa najis itu dibagi pada dua? Najis yang tak dimaafkan dan najis yang dimaafkan. Dia tetap hukum najis, tapi dimaafkan. Jatuh sikit tak cicak yang kering atas baju kita, jatuh sikit, kita tempih dia macam tu, dia tetap najis, tapi dia masuk dalam yang dimaafkan. Darah nyamuk yang sikit, bukan darah satu baldi, sikit. Darah lalat ke, nyamuk ke, pijat ke, sikit, dia tetap darah tetap najis, tapi dimaafkan. Kita boleh teruskan sembahyang tu. Nanti ada hikmah dia. Kemudian apa lagi, ikhwan? Badan kita, pakaian kita, tempat kita sembahyang selamat. Badan, pakaian. Badan lah, badan dalam ni, pakaian di atas badan. Badan dan pakaian, tempat kita sembahyang, lantai, sejadah, kesemua itu selamat daripada najis. Masa kita sembahyang masuk waktu, sembahyang fardu dalam waktu dia, kita menghadap ke arah kiblat, kita tutup aurat elok, dan kita tahu kaifiat sembahyang, cara nak sembahyang. Dan selama kita sembahyang, kita menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang dengan sungguh-sungguh, maka sahlah sembahyang kita, ikhwan. Maka sahlah sembahyang kita. Baik, ikhwatul iman, para penonton yang dirahmati oleh Allah, cuba kalau buku kita ni, cuba kita alih sat pada muka surat ke-15. Kita alih sat pada muka surat ke-15. Kita telah tahu ta'rif sembahyang, kita telah tahu ta'rif sembahyang menurut bahasa dan istilah, kita telah tahu nilai sembahyang, kita telah tahu apa lagi yang kita tahu, pembahagian ibadat, kedudukan ibadat, kita telah tahu adab nak sembahyang, perkara-perkara penting tentang sembahyang, dan kita pun dah tahu dah syarat wajib sembahyang dan syarat sah sembahyang. Sekarang ni pada muka surat ke-15, saya nak memadukan pengetahuan kita itu dengan perkara ini. Penulis menyatakan babun fi arkanis salah. Tajuk dia bab, ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bab dia. Kalau kat no buku terjemahan tu tengok bab dia kat no. Kita punya tajuk tu tak sama, kita punya muka surat tak sama, tajuk sama. Bab tentang rukun sembahyang. Dengar, ini suatu perbandingan untuk dapat kepahaman. Penulis kata bermula rukun sembahyang itu 13 perkara.
Ini di atas pandangan penulis. Ada ulama kata rukun sembahyang 17. Ada ulama lain kata 21. Macam dalam mazhab Abu Hanifah. Semua itu tak ada hal sangat. Pertama dia kata, rukun sembahyang pertama niat dengan hati, keduanya takbiratul ihram, ketiganya berdiri betul, keempatnya membaca Fatihah, kelimanya rukuk, keenamnya i'tidal, ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilannya membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir, kesebelasnya duduk bagi keduanya. Duduk bagi keduanya maksudnya masa baca tahiyat posisi kita duduk, masa baca selawat dalam tahiyat posisi kita kena duduk, bertinggung tak mau, berdiri tak mau. Kedua-belahnya memberi salam, ketiga-belahnya tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Baik, sekarang ikhwan, saya nak membawa saya dan antum sekalian memadukan perkara ini. Apakah kita punya panduan ikhwan? Begini, kita kena mengimbau balik kepada memori kita tentang pelajaran kita yang tidak lama dulu. Apakah makna salat pada sudut bahasa? Apakah makna salat pada sudut istilah? Apakah nilai salat di sisi Allah? Bila kita salat, bagaimana Allah memandang kita? Kesemua itu kita kena padukan untuk mendapat suatu kepahaman bahawa sembahyang itu berkaitan dengan ketundukan niat, ketundukan perkataan, ketundukan perbuatan. Yang kesemua ketundukan ini dia kena start dengan takbiratul ihram, maka berakhirlah dia dengan salam. Dan kesemua ketundukan itu dianggap tidak ada erti. Dia anggap macam tak diterima sekiranya 5 syarat wajib sembahyang itu tak dipenuhi dan 9 syarat sah sembahyang tak dipenuhi. Kita masuk aja sembahyang, ingat balik sembahyang itu adalah doa. Dan apakah nilai doa? Doa adalah ibadat. Dan ibadat itu kerendahan hati, ketundukan hati, penghinaan hati. Kita menghinakan diri kita untuk membuktikan ubudiyah kita pada Allah. Dan kita datang kepada Allah Ta'ala ini ikhwan, bukanlah kita datang dengan begitu sahaja. Kita nak tunduk diri kita pada Allah Ta'ala ini, kita tunduk dengan ikhlas. Kita tunduk diri kita pada Allah Ta'ala ini dengan as-sidqu. Dengan apa? Dengan pembenaran. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan tipu. Dan kita tunduk pada Allah Ta'ala ini dengan apa ikhwan? Dengan hub. Kita menzahirkan kecintaan kita. Dan kita tunduk ni dengan apa ikhwan? Dengan mutaba'atun Nabi. Kita step by step. Kita tak mencipta ketundukan. Kita hanya ittiba', kita hanya ikut cara Nabi tunduk pada Allah. Kita tunduk pada Allah. Sebab itu ibadat itu tak akan diterima tanpa ikhlas, tanpa ikut Nabi dan tanpa hub. Kalau kita boleh sembahyang, ikut Nabi betul dah. Ikut semua cara Nabi, daripada takbir, bagi salam, semua ikut cara Nabi. Tapi ikhlas tak ada. Tak diterima juga. Kita sembahyang, tapi dalam hati kita ni hub, tak ada hub. Tak ada mencintai sembahyang tu, mencintai perbuatan Nabi. Tak ada kita mencintai ketundukan pada Allah. Bermakna tak ada hudurul qalb, penyertaan hati tak ada, pun tak akan diterima. Jadi ikhwan, ketundukan itu bila kita lihat kepada rukun sembahyang ni, rukun sembahyang itu ada 13. Dia start dengan apa ikhwan? Kita fokus pada perkataan niat dengan hati, 1. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri betul. 3 rukun yang awal ni, niat, takbiratul ihram, berdiri betul. Ataupun kita boleh baca niat, berdiri betul, takbiratul ihram. Atau kita boleh baca
berdiri betul, niat takbiratul ihram. Penulis membaca dengan niat takbiratul ihram, berdiri betul. 3 benda ni ikhwan, dia dikatakan bidayah as-salah. Dialah permulaan yang awal kepada salat. Bidayah, permulaan. Jadi ikhwan, apa yang akan kita dapat di ujung nanti, kesudahan, dia bergantung permulaan. Dia bergantung pada permulaan. Sembahyang adalah ibadat. Apa makna ibadat? Ketundukan, kepatuhan, dan apa? Penghinaan diri. Kita merendah diri di hadapan Allah. Maka bilakah saat kita kena tunduk dan patuh menyerah diri pada Allah? Pada yang pertama lagi, apa dan niat. Kalau di situ seorang hamba yang menghadap Allah Ta'ala tak boleh tunduk pada Allah. Ketundukan secara, ingat balik pelajaran kita, ibadat itu terbahagi pada berapa? Ibadat hati, qalbiyah, ibadat lisan, qauliyah, ibadat badan, badaniyah, dan ibadat harta, maliyah. Maka bila kita sembahyang, kerana sembahyang itu beberapa perkataan, bermakna di situ ibadat apa? Qauliyah. Sembahyang itu beberapa perbuatan. Di situ ibadat badaniyah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Yang perkataan itu, perbuatan itu ada bidayah dia, ada permulaan dia, takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu bukan takbiratul ihram saja. Takbir yang disertakan dengan niat. Sebab ada berapa banyak takbir dalam dunia? Ada takbir raya, ada takbir azan, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Ada takbir perang, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada takbir terkejut, dan ada takbir intiqalat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dalam sembahyang itu takbir intiqalat. Maka Allah nak takbiratul ihram. Bila kita memulakan solat itu dengan takbiratul ihram, bermakna dalam takbir itu telah ada suatu niat. Niat seorang hamba nak tunduk pada Allah, nak membawa perkataannya, perbuatannya menjadi suatu nilai ubudiyah, ketundukan, dan nilai penghambaan. Dia menzahirkan penghambaan daripada Allah dalam bentuk perkataan, perbuatan. Dia mulakan dengan takbir. Yang takbir itu ada niat mendekatkan diri pada Allah, supaya salat itu benar-benar menjadi suatu ketundukan daripada Allah. Maka demikian dia mempertahankan niat dia itu sampai bagi salam. Maka bila kita sebut niat, rupanya di situ ada niat solat dan ada niat supaya solat itu menjadi nilai ibadat seperti makna solat pada bahasa. Inilah bidayah yang kita kena jaga, ikhwan. Yang kita nak kena bagi tahu pada anak kita. Karena itu, ikhwan, kerana itu, marilah kita mengimbau sedikit apakah yang disebut oleh para ulama kita dalam tulisan-tulisan mereka. Kerana sembahyang itu dimulai dengan niat. Rukun pertama adalah niat. Niat ini apa, kata ulama? Apa makna niat? Kata para ulama kita, an-niyatu ismun jazruhu, yakni nawaya. Fahiya ta'biru an iradati amalu syai' au azmu alaihi. Itu ta'rif niat menurut lughatan bahasa. Apa makna dia? Niat itu dikatakan dia adalah suatu nama, dia adalah suatu ungkapan yang diambil daripada kata akar dia, nawa, niat. Apa dia? Dia adalah ta'bir an iradati amalu syai'. Dia adalah suatu keinginan, suatu kesungguhan seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Itu dikatakan niat menurut bahasa. Niat menurut istilah ada berbagai-bagai, tetapi kita ambil
menurut pengertian mu'jam dulu, bahasa kamus, dikatakan sebagai apa dia? An-niyatu syar'an. Niat menurut istilah ialah hiya in'iqadul qalbi ala amalin syai' atau azmul qalbi ala ada'il ibadah bila taraddudi. Ayat ni niat. Niat menurut bahasa tadi apa dia ikhwan? Suatu kemahuan, satu iradah untuk melakukan sesuatu, itu dikatakan niat. Adanya kemahuan nak buat sesuatu. Bila kita teringat nak semayang saja, orang itu dikatakan telah ada niat menurut bahasa. Tapi niat menurut istilah yang kita nak pakai masuk dalam semayang ni, dikatakan apa dia? Dikatakan hiya inqi'adul qalbi. Dia adalah suatu ikatan hati yang kukuh, suatu ingatan, keinginan yang kukuh, yang tersemat, terikat dalam hati untuk melakukan sesuatu, terutama untuk menunaikan ibadat bila taraddudi, tanpa ada sebarang keraguan lagi dah. Bila duk ragu-ragu, dia terkeluar daripada makna niat. Bila kita terlupa apa yang kita nak buat, maka dia hilang. Dikatakan niat itu telah hilang menurut istilah. Bila kita nak buat satu benda, kita jadi macam lupa, jadi macam tak ingat, aku nak buat apa tadi, maka dikatakan hilang niat. Bila kita nak melakukan sesuatu itu, terutamanya kita fokus dalam bab ibadat ini, kita nak buat sesuatu secara in'iqadul qalbi, suatu kebergantungan hati, suatu kecekalan hati, keyakinan hati, tanpa ada ragu-ragu, memang aku nak buat ibadat ni, aku nak tunaikan ibadat ni, maka itu dikatakan niat yang sempurna. Orang ini telah ada niat yang sempurna. Maka dengan itu ikhwan, pengertian niat ini kita nak bawa pada rukun sembahyang. Sebab rukun sembahyang yang pertama adalah niat. Ada suatu yang ironinya, yang menariknya, imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila dia mengambil makna niat ini, maka dia terjemahkan dengan satu ungkapan yang dipakai dalam teks mazhab Syafi'i. Nawawi ulang dalam Majmu', bahkan dalam semua kitab mazhab Syafi'i mengulang perkataan yang sama. Apa dia? Bila disebut niat, dia nak padu dengan dua makna tadi, makna bahasa dan makna syarak, terus dia guna perkataan, dia kata qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Di situ masuk dari segi bahasa, masuk dari segi ta'rif, istilah. Apa itu niat? Imam Syafi'i kata qasdu syai'. Kita dalam hati kita qasad, ada keinginan nak melakukan sesuatu, yang keinginan itu dikatakan qasad. Qasad ni apa dah ikhwan? Qasad ini menurut perkataan dia, suatu keinginan yang datang daripada naluri, yang tidak datang daripada paksaan mana-mana pihak. Itu kata qasad. Yang dalam bahasa kita diterjemah dengan apa? Kesengajaan. Diterjemah dengan kesengajaan. Kesengajaan. Kalau kita tengok muka surat ke-16 itu, penulis ada sebut pada yang dikasadkan dengan dia memperbuat sembahyang jua. Kesengajaan kita. Pasal itu kita lama-lama dia akan guna perkataan sengaja kita niat. Sahaja aku sembahyang. Sahaja tu dia nak terjemah makna kasad. Apa makna kasad? Sahaja. Sengaja aku sembahyang. Apa makna sengaja? Siapa pun tak paksa aku. Dia mai pada diri aku, kerelaan aku. Maka qasdu syai', suatu kerelaan yang datang daripada hati, naluri kita. Kerana kita memahami nilai sembahyang, kedudukan sembahyang. Kita tahu makna niat. Dengan rela hati, kita bawa diri kita, roh kita, akal kita, emosi kita, tubuh badan kita menghadap Allah Ta'ala. Yang kesengajaan itu
dia muqtarinan bi fi'lihi. Muqtarinan bermakna dia add pa dengan perbuatan. Dia add pa. Kenapa dia kena add pa? Kerana dia nak memasukkan makna niat di sudut istilah tadi. Apakah niat menurut istilah tadi? Suatu kekuatan hati, kan? Kebergantungan hati, semangat hati yang kuat nak buat sesuatu tanpa ada taradud, berbolak-balik ragu dah. Jadi masa bila betul-betul kita nak buat sesuatu tu tak ragu? Imam Syafi'i faham masa kita nak semayang tu. Adapun kita daripada rumah, itu memang niat menurut bahasa. Tapi bila sepanjang kita berjalan nak mai ke tempat semayang tu, niat kita boleh bertukar. Niat kita boleh jadi macam-macam. Maka dia mau kita ada satu niat yang baru. Kita adpakan antara niat kita dengan perbuatan kita tanpa ragu lagi dah. Dan memang kita berdiri atas sejadah, masa tu kalau kita ragu juga, bermakna kita ada masalah hati. Maka dia kata qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Masa kita nak semayang itu, buktikan kita ada kesungguhan yang tak dipaksa. Sungguh kita nak semayang. Maka masa itulah kita jaga niat kita. Dan dalam banyak-banyak niat ni ikhwan, niat apakah yang kita nak kena jaga? Ini saya nak masuk tadi. Kenapa tadi dalam awal kita kata tadi, dia kata ada najis yang dimaafkan, ada najis tak dimaafkan. Tengok ikhwan, dalam perbahasan mazhab, bila Imam Syafi'i kata niat macam tadi, mazhab lain seperti mazhab Imam Malik, dia tak pakai niat lagu tu. Dia kata niat ini qasad juga, qasdu syai'. Hati kita, naluri kita memang nak dekat diri pada Allah, tapi dia kata qasdan itu taqarruban ila Allah. Kita meniatkan untuk menjadikan ibadat yang kita nak buat itu di awal dia itu semata-mata nak dekat diri pada Allah. Jadi bila kita duduk atas sejadah tu, masa itulah kita telah dekat dengan perbuatan kita. Orang dah azan, orang dah qamat, imam ada depan, kita makmum duduk di belakang, ataupun kita jadi imam. Masa itulah kita paling dekat dengan ibadat. Masa itulah kita ingatkan diri kita, nawaitu kita buat ibadat ni untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Betul, baru kita takbir. Allahu Akbar. Takbir itu adalah rukun yang kedua ataupun rukun ketiga. Tetapi takbir itu adalah perkara yang pertama, melibatkan bacaan. Dia adalah perkara yang pertama, dia masuk ta'rif yang pertama tadi, aqwalun wa af'alun. Niat menurut semayang menurut istilah, beberapa perkataan. Perkataan yang pertama ialah takbiratul ihram. Niat duduk depan. Sebab bila kita niat semayang, kita belum masuk dalam semayang. Semayang masuk dengan takbir. Masuk saya semayang dengan takbir, yang takbir itu muatan dia kerana Allah. Muatan dia kerana Allah. Tengok ikhwan, ada ulama mereka bincang tentang bila kita niat semayang, kita kena niat sahaja aku semayang fardu sekian-sekian. Dan ada ulama kata itu tak niat dalam takbir pun tak apa. Sebelum takbir kita niat siap-siap, aku semayang maghrib, takbir aja. Kedua-dua ini ada perbincangan dia. Namun yang kita nak fokus berkaitan dengan sembahyang ni, apa yang sebenarnya Tuhan nak dengan takbir tu? Pertama, Tuhan nak bila kita takbir itu, kita hadir, kita bawa hati kita, apa yang sedang kita buat, tujuan apa yang kita buat, kita nampak apa yang kita nak buat, untuk siapa kita nak buat. Itu benda penting. Apa sahaja yang menjadi perbahasan para ulama, itu dapat diterima, dan tak mau terima pun tak apa. Kalau satu ulama kata ada usalli, satu ulama kata tak ada usalli, benda tu tak penting.
Tapi yang penting apa dia? Nawaitu kita nak sembahyang ni. Kita nak jadi apa dengan sembahyang ni? Kita mau apa dengan sembahyang ni? Kemana nak bawa sembahyang ni? Pasal itu anda tengok tahap tadi, hatta kalau kita terkena suatu najis pun, ada ulama kata najis tu sikit pun batal sembahyang. Tapi kitab kita kata kalau najis tu sikit, dia masuk dalam kategori dimaafkan, tak apa. Artinya najis tu sendiri masih dibahas. Tetapi ada satu benda yang ulama bahas satu mulut. Kalaulah kita sembahyang tidak ada niat kerana Allah, sembahyang tu Tuhan takkan terima. Maka kita selalu membawa perbincangan kita pada benda yang ada tolak ansur, dan kita meninggalkan benda yang tak ada tolak ansur. Apakah benda yang tak ada tolak ansur? Masa kita takbir, apa nawaitu kita? Kita nak sembahyang kita ni jadi apa? Kita pernah niat tak dalam hati kita masa nak sembahyang tu supaya sembahyang kita terangkat setara dengan makna sembahyang? Apa dia? Doa. Apa makna doa? Ibadat. Apa makna ibadat? Ketundukan, kerendahan hati, ubudiyah, penghambaan pada Allah. Pernahkah kita niat lagu tu? Yang ni kalau tak ada di awal solat tu tak ada nilai. Yang kalau najis ada di badan, masih ada perbahasan ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kalau ada kata boleh, ada kata tak boleh, bermakna perbahasan tu bukan muktamad. Kita boleh pilih yang mana satu. Tapi yang kita tak boleh pilih ni, yang mesti ada, keikhlasan kita menghadap Tuhan. Yang ni lebih penting daripada perbahasan fiqh yang ada perbincangan dia. Subhanallah ikhwan. Kadang-kadang orang bincang tentang solat ni, ada orang sembahyang tak ada usalli, seolah-olah macam berat sungguh. Tapi dia tak pernah bincang pun. Kalau sembahyang tu tak ada kerana Allah, confirm tak diterima. Imam Ghazali kata apa ikhwan, dan disokong oleh ulama-ulama lain, kalau satu orang tu sembahyang, dia takbir macam mana pun, tiga benda ni ada dalam diri dia, dikatakan apa? Dia bawa najis dalam niat. Subhanallah. Perkataan dia apa? Najis. Dalam kitab dia guna perkataan khabaisu al-qalbi. Najis. Kita mengaji taharah kan? Taharah. Apa makna taharah? Taharah anil khabas. Kita mencari kesucian daripada najis. Ada taharah anil hadas, mencari kesucian dalam bentuk hadas. Ada taharah an dalalatil badan, mencari kebersihan tubuh badan, seperti potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu ari-ari, potong kuku. Ini dipanggil kita mencari kesucian badan. Kalau kita sembahyang, tadi tengok, tadi ada najis betul tak? Betul najis, tak cicak. Tapi dapat tak diterima? Dapat diterima. Ini ada orang sembahyang ni tak ambil wudu. Ada orang sembahyang tak ambil wudu, ikhwan. Kenapa dia tak ambil wudu? Sebab mungkin tak ada air, dan mungkin kerana apa? Mungkin kerana apa? Dia sakit. Boleh tak dia ganti dengan tayamum? Boleh. Dan antum jangan lupa ada lagi satu perbahasan. Ada pula orang sembahyang wudu tak ambil, tayamum pun tak ambil. Boleh sembahyang? Boleh sembahyang. Dalam kes tertentu, seperti dalam riwayat Muslim, mereka cari kalung Aisyah, hilang. Cari masuk waktu sembahyang. Dah habis sembahyang semua, jumpa kalung tu, balik. Sampai ke Madinah, sahabat jumpa Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak tanya sikit masalah ni. Nabi kata, masalah apa? Ingat tak masa kita cari kalung Aisyah dulu, ya Rasulullah? Ingat? Masa tu masuk waktu sembahyang, kami, ya Rasulullah, masa tu telah jadi dua kumpulan. Satu kumpulan yang wuduk masih ada di badan, lagi satu kumpulan batal wuduk. Dan masa tu ayat tak ada, ya Rasulullah, dan kami telah pun sembahyang tanpa ayat sembahyang. Subhanallah ikhwan. Kes ini pernah berlaku dan mereka sembahyang. Maka lepas soalan itu dikemukakan,
Allah menurunkan ayat berkaitan dengan tayamum. Kalau tak ada ayat, tayamum. Tapi yang ironinya ialah, apa dia? Bila Nabi dengar masalah ni, Nabi tak beralih kepada sahabat yang batal wuduk tu, masa hari tu, Nabi tak kata pun kamu kena pergi ulang balik sembahyang kamu. Tak kata. Sah sembahyang dia. Kenapa? Kerana suasana. Kerana kakus mereka begitu, situasi begitu. Artinya, hak-hak pekah-pekah ni, dia mudah sangat, ikhwan. Kalau ulama' ni kata tak boleh, akan ada ulama' kata boleh. Maknanya dapat diterima pandangan itu. Macam kita sembahyang dalam kes apa? Dalam kita sembahyang, kalau perbincangan orang lama-lama, dia kata perbincangan dia sembahyang hormat waktu. Hormat waktu tu kadang-kadang orang sembahyang tanpa wudu. Tanpa wudu. Dia tak ambil tayamum pun. Boleh sembahyang? Boleh. Bukan dengan sengaja. Bukan dia saja nak buat benda tu. Kerana situasi dia, kondisi dia, itulah dia punya keadaan dia. Dan kemudian berlaku perbincangan. Yang dikatakan sembahyang hormat waktu tu, dah buat dah. Dengan tak sempurna begitu, lepas tu nak kena i'adah balik tak, ulang balik tak, qada balik tak, masih ada dua perbincangan. Satu kata kena, satu kata tak. Bermakna kemudahan dari segi fiqh tu ada, tetapi yang ni kemudahan dari segi bila kita sembahyang tak ada niat kerana Allah, tidak ada ulama kata sembahyang diterima. Ini lebih berbahaya daripada keadaan kedua. Seperti orang sembahyang atas tanah, nampak macam jelek, sembahyang tak ada sejadah, nampak macam kotor, tapi tak ada apa-apa, tak ada hal. Tetapi kalau ada orang sembahyang dalam hati dia ada 3 najis ni, Yahujatul Islam guna perkataan khabaisul qalbi, kenajisan hati dia, telah bersalut hati dia dengan najis, dan najis itu dia bawa menghadap Tuhan. Tuhan tak akan terima sembahyang dia. Yang ni lebih parah, ikhwan. Apa dia? Imam Ghazali kata, al-hasadu wal-riya'u wal-ujubu. Apa dia? Hasad, riya', ujub. Yang ni tak ada ulama khilaf. Ulama zaman dulu, dan saya percaya sampailah ulama di akhir zaman, tak ada yang khilaf. Siapa yang bawa 3 najis ni dalam hati dia dalam sembahyang, Allah tak akan terima sembahyang dia. Tapi yang ni tak pernah orang bagi penekanan. Orang lebih bagi penekanan pada hukum fiqh yang ada keluasan dan kelonggaran. Tengoklah macam satu orang kalau dia tangan patah lah, apalah nak sembahyang. Macam mana dia nak buat? Sebelah tangan dia boleh sapu ayak macam biasa, lagi sebelah patah nak buat lagu mana? Maka mula jadi perbincangan. Yang patah ni sapu dah takat mana? Lepas tu nak kena ganti dengan tayamum. Kalau dia tak buat lagu tu, dia anggap wuduk dia tak sempurna, maka sembahyang tak dapat didirikan. Itu satu pandangan. Buka dalam Al-Muhalla. Imam apa? Al-Muhalla? Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Saya kalau tak ingat, saya merujuk dengan Ustaz Samsul. Ustaz Samsul Muhalla dah habis 2-3 jilid. Saya kena tanya. Al-Muhalla, Ibnu Hazm itu tokoh mujtahid besar. Dia kata apa? Dia kata kalau tangan itu ada masalah, tak boleh kena ayak, maka hilang kefarduan membasuh tangan. Basuhlah tangan yang sihat. Tak payah basuh. Pasal apa? Pasal Allah memfardukan pada kita, ada ukuran dia, ada takaran dia. Ada dia punya kemampuan dia, istita'ah dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bermakna hukum macam tu begitu mudah, ikhwan, dan luas perbahasan dia, tapi itu diberatkan oleh orang. Kamu sembahyang duduk ni macam mana? Kita fokus sembahyang duduk tu seolah-olah kawan tak sembahyang lagi bagus. Ini saja-saja duduk tak boleh ni, kena berdiri dulu. Kalau berdiri nampak macam nak tumbang baru boleh duduk. Dia tu kata, saya ni kalau dah tumbang baru boleh duduk, biar tumbang terus. Kita bagi berat pada benda yang memang ada keluasan, dan kita tak memberatkan benda yang tak ada keluasan.
Bila kita semayang dengan riak, dengan hasad dengki, semayang dengan ujub, confirm Tuhan tak terima semayang. Maka begitulah ikhwan, kita belajar bab ni sampai kita tak tahu keutamaan niat itu berada di arah mana dia, mahallah mana dia. Mahallah bermakna tempat niat kita betul-betul nak dituju di mana. Ya subhanallah. Macam satu orang ambil uduk mazhab Abu Hanifah, boleh baca dalam Ibn Rushdi Bidayatul Mujtahid, dia mewakili mazhab Imam Malik. Basuh muka masa ambil uduk, basuh muka. Kawan tu basuh uduk, ambil muka, basuh muka, ambil uduk, basuh tangan, kepala. Tiba-tiba baru teringat, Allahu Akbar, tak niat lagi, tak niat uduk. Balik pada fiqh. Kalau fiqh dalam mazhab Syafi'i, apa jadi dengan wuduk dia? Tak sah lah. Tapi Imam Ibn Hazmi kata dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah. Kerana apa sahaja perbuatan kita ibadat, tapi dia menyerupai pembersihan, dia tak perlu niat pun. Bila kita basuh muka tu, ada dua benda nampak. Satu, membersihkan muka. Kedua, perbuatan tu nak semayang. Niat tak apa, dia tak sah dah wuduk, lepas semayang. Maknanya mudah, ikhwan. Kenapa yang tu kita pergi gantung sampai jadi berat? Sampai kawan tu dah semayang nak kena qada, yang benda yang mesti kita bagi perhatian, kita tak bagi pun perhatian. Peradaban solat, tak bagi pun perhatian. Kalau bagi perhatian pun tak sekerah bab ni. Tak sekerah bab ni. Katalah ada orang semayang subuh. Masalah semayang subuh. Rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Orang angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait. Ada satu orang dia lurus tangan, dia tak angkat tangan. Kita punya bagi perhatian pada bab tu seolah-olah itu penentu Tuhan terima ke tak sembahyang dia. Sedangkan ada perbahasan. Tak payah pergi mazhab lain. Ada mazhab tak ada kunut, tak payah pergi mazhab tu. Ambil mazhab yang kata ada kunut. Contoh siapa dia? Ambil Imam Ghazali dah. Dalam Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali di antara orang yang bagi fatwa, bila baca kunut, jangan angkat tangan. Tak perlu angkat tangan. Itu pandangan peribadi dia. Itu pandangan peribadi dia. Pandangan ulama lain, bila baca kunut subuh angkat tangan. Cuma jangan sapu muka je. Sapu muka tu bid'ah dan kerja orang bodoh. Sebab tak ada pun lepas baca doa kunut pergi sapu muka. Imam Ghazali kata bukan sapu muka, tangan pun tak payah angkat. Yang sunnahnya baca doa kunut, bukan pergi angkat tangan. Artinya kalau orang tu sembahyang subuh, dia baca kunut tak angkat tangan, atau dia baca kunut tak angkat tangan, itu bukan penentu sembahyang dia diterima atau dah. Tapi yang tu difokus, dibincang, diseminarkan, duduk dalam satu fatwa, bincang-bincang, seolah-olah itu penentu sembahyang dia. Yang penentu semayang ni Tuhan terima ke dah, bukan itu. Ini keikhlasan dia, takarub diri dia kepada Allah masa semayang tu ada ke tak ada. Itulah yang dimaksudkan dengan niat. Dia sebagai bidayah kita masuk dalam solat, ikhwan. Pasal itu, ikhwan, dia ada adab niat. Dia ada adab niat. Yang pertama apa dia adab niat, ikhwan? Janganlah kita kongsikan niat kita, niat kerana Allah dengan benda lain. Bila mula ada perkongsian, semayang ini untuk Allah, tempat aku datang ke rumah Allah ni nak semayang, tapi kebetulan lah bos aku datang, aku main lah juga, habis semayang kita. Kita dianggap hamba yang cukup tidak beradab, cukup tak beradab. Bila kita ada niat dalam hati kita, kita kongsikan niat kita selain daripada Allah. Yang kedua pada ikhwan, sekali-kali jangan bagi selain daripada Allah masuk dalam niat kita. Bila kita boleh jaga dua benda ni, bermakna kebersihan niat itu ada. Apa saja selain daripada Allah, riak lain daripada Allah, hasad lain daripada Allah, ujub lain daripada Allah. Kena jaga. Bila dia nak masuk sahaja, kita kena ada kekuatan nawai itu untuk tolak dia. Di manakah kita menyiapkan wiqayah, benteng kita? Iaitu pada rukun semayang yang pertama, niat lagi.
Itu dikatakan bidayatus salah. Pasal itu kita daripada awal didik anak-anak kita dengan benda ini, ikhwan. Jangan didik anak-anak, pergi semayang. Khamis malam Jumaat pergi semayang, pasal minggu ni apa nak paksa di masjid baca Yasin untuk budak-budak SPM. Daripada awal lagi dah kita dah bagi tahu kenapa dia kena pergi masjid, kerana nak SPM. Maka dia menghadap Tuhan pun kerana tu, ya Allah aku nak SPM. Tapi hari tak SPM, lantak pilah nak semayang pun tak apa, semayang pun tak apa. Kita telah merosakkan niat dan hati dia daripada awal, ikhwan. Rupanya ini, bila kita belajar sebegini, ikhwan, baru kita tahu tanggungjawab ibu dan bapa. Bukan menyediakan prasarana sembahyang dalam bilik, dalam rumah ada aircon, dalam bilik ada aircon, sejadah yang baik, pakaian yang baik, beli jubah seorang selai untuk anak-anak. Tetapi kita nak kena membimbing nawaitu anak kita antara hukum fiqh yang ada keluasan dengan perkara yang tak dapat tidak. Kalau ini kamu tercicir, anda tengok, kalau bahagian niat ni kita tercicir, hilang keseluruhan makna ibadat. Tapi yang bahagian fiqh ni kalau kita tercicir, masih tak rosak sembahyang kita. Masih tak rosak. Ya. Kita cabut gigi. Darah najis. Dia turun sikit-sikit time sembahyang. Nak ludah ke nak telan? Kalau mazhab kita pegang, kalau kita telan tu sampai terasa manis darah, batal. Tapi ada tak kata tak batal? Ada. Mak baca Syed Sabit dalam fikih sunnah. Dia cerita apa? Para sahabat perang, tangan putih, belengan darah. Masuk waktu sembahyang, yang duk rehat sakit, bangkit sembahyang dengan darah duk menitik. Ada mazhab kata tak sah, ada mazhab kata sah. Begitu senang, ikhwan. Itu bukan satu keberatan. Yang pentingnya kita belajar yang sah kata macam mana, yang tak sah kata macam mana, dan kita tahu nak adun situasi mana kita duduk. Itu saya. Tapi yang ni tak ada mazhab kata diterima. Tapi yang dalam bahagian mudah ni kita bagi susah sungguhlah ke orang, ikhwan. Susah sungguh. Sampai-sampai kawan tu patut dia tak terkena wah-wah niat, dia terkena wah-wah kerana kerasnya kita, payahnya kita kepada ilmu. Yang bahagian tak dapat tidak ni, kalau kita sembahyang tak ikut cara Nabi, sedangkan itu syarat, itu rukun ibadah. Ikhlas kepada Allah, as-sidqu, benar hati, dan mutaba'atun Nabi, itu adalah rukun ibadat. Dan syarat diterima ibadat apa dia? Ikhlas kepada Allah, ikut cara Nabi, itu syarat diterima. Ya subhanallah, ikhwan. Tengoklah Nabi ajak kepada kita keluasan. Ada dua sahabat, kita baca dalam Bulughul Maram, nanti kita jumpa hadis tu. Baca San'ani, syarah dia. Ada dua sahabat di padang pasir, mimpi junub. Seorangnya ambil tayamum, seorangnya berguling dalam pasir. Ini bab fiqh yang menjadi masalah kat kita ni. Tapi dua-duanya boleh sembahyang, seorang imam, seorang makmum. Balik jumpa Nabi, dua-dua terang. Nabi gelak, Nabi senyum. Lebih lain kali tak payahlah sampai berguling. Maknanya hang berguling pun tak apalah, tapi janganlah sampai berguling. Tak ada lah teruk metode tu. Cukup Nabi kata, kelapa muka dan tangan. Begitu mudah hal itu. Tetapi tak pernah Nabi bagi tahu pada kita riak itu menyebabkan Tuhan terima. Melainkan Nabi kata apa? Siapa terlibat dengan riak, dia terlibat dengan syirik kecil. Syirik kecil, dia menanggung dosa yang besar di sisi Allah. Ya subhanallah, ikhwan. Itulah niat yang kita duk bincang, membawa hati kita supaya ibadat itu duduk pada tempat ibadat. Sembahyang itu duduk pada tempat ibadat, hati kita tunduk pada Allah dan kita beradab dengan Allah Ta'ala, maka niat kita itu sebagai permulaan kepada salat. Dengan niat itulah kita berdiri pada Allah, berdiri seorang hamba yang mencari mardatillah. Macam mana kita nak berdiri menghadap Allah Ta'ala? Kita berdiri dengan peradaban berdiri. Kita berdiri dengan qiyam kita pada Allah Ta'ala, qiyam ma'al qudrah. Kita berdiri dengan kemampuan kita, ikhwan. Kita berdiri ikut tulang, tegakkan tulang kita.
Tak boleh nak sandak ke dinding. Boleh tengok pekah. Nak sandak ke dinding boleh. Nak pakai tongkat boleh. Kalau ada orang nak tolong apa? Tahan kita pun boleh. Nak duduk atas kerusi boleh bila hilang kemampuan. Atas kerusi pun tak boleh duduk, takut pening. Boleh sembahyang kita iringkan rusuk kita ke kanan. Bila kita nak rokok, kita duduk balik, kita rokok. Nak sujud, kita sujud balik. Tak kita tidur balik sebagai tanda berdiri. Tak boleh lagu tu. Tak boleh terlentang. Unjuk kaki ke arah kiblat, tinggikan sikit kepala. Tak boleh. Pakai kepala saja. Berdiri straight, rokok sikit. Sami Allah liman hamidah. Sujud, turun. Kepala pun tak boleh jam. Dia jam. Pakai tu. Macam Wisnu Jaafar pakai tetelan batang derik, batang jagung. Baru balik, mate. Itu jantan mana panggil aku tengah malam. Akulah, mate. Pasal apa? Tetelan. Batang jagung, kawan. Tetelan. Main. Ya. Cik Ben lah. Cik Ben punya isteri kan? Tak selesai Cik Ben lah. Ibrahim pendek kan? Jadi Cik Ben. Tak, cuba semak balik lah dalam setinggan. Bukan Bukhari, setinggan. Tapi ni tak boleh dah. Sembahyang juga. Macam kelopak mata. Jigir berdiri, kecil sikit, rokok, buka balik, i'tidal, sujud, pejam. Antara dua sujud, buka sikit, pejam balik, sujud. Boleh. Tapi hang sembahyang diri ke, hang sembahyang duduk ke, hang sembahyang mengiring ke, hang sembahyang terlentang ke, hang sembahyang dengan kepala ke, engkau sembahyang dengan kelopak mata ke, kalau engkau sembahyang terlibat dengan syirik kecil, Allah tak terima sembahyang kau. Maknanya ikhwan, ini lebih besar. Kita berdiri dengan peradaban, ikhwan. Peradaban niat tadi, dan bila kita berdiri menghadap Tuhan, dia melibatkan apa? Dia melibatkan uniform kita, pakaian kita. Pakaian apa kita nak pakai menghadap Allah Ta'ala? Pakaian seorang hamba yang rendah depan Tuhan. Pasal itu pakaian yang paling terbaik kita menghadap Allah Ta'ala adalah apa yang kekasih Allah pakai. Yang tu paling terbaik. Allah suka kita sembahyang macam kekasih dia. Allah suka kita pakai macam pakaian kekasih dia. Dan kalau kita tak mampu, kita pakailah apa pakaian yang menunjukkan tahiyat ni kita pada Allah. Hormat, tunduk, gerun pada Allah. Dan sembahyang bila kita berdiri, dia melibatkan apa, ikhwan? Dia melibatkan ubudiyah kita pada Allah. Kesemua itu kita kena tajalikan dalam bentuk qiyam. Dan barulah kita Allahu Akbar. Dan bila kita Allahu Akbar, apakah peradaban dia, ikhwan? Sebab kita nak bagi edpa dengan makna sembahyang tadi ni. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Pada siri yang akan datang, pada next week, kita akan tengok temu janji kita, iaitu bagaimana kita nak takbiratul ihram. Kesemua maklumat ini kita simpan, ikhwan. Nanti bila kita berhadapan dengan anak-anak kita, kita ciptalah bahasa sendiri di atas maklumat ini. Tak payahlah sampai sejam duduk depan anak-anak macam saya bercakap ni. Maka antum dah faham apa saya kata, maka antum jangan pakai lafaz saya, pakai lafaz sendiri, tapi makna itu tak lari daripada maksud ilmu. Pakai lafaz sendiri untuk terang pada anak-anak. Anak-anak kena sembahyang dengan penuh panduan. Dan dia kena tahu di manakah permulaan masuk pada sembahyang, pada niat kita. Apa yang kita nak kena niat? Betulkan nawaitu kita supaya sembahyang itu menjadi lillahi ta'ala. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah merahmati kita. Kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Cuma besok ikhwan, kelas duha kita cuti. Kita bawa kepada minggu akan datang insyaAllah. Besok kita cuti insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.